dalam fiqh bab solat ini ulama telah buat kesimpulan supaya kita menyegerakan takbiratul ihram, jangan melambat-lambatkan. Kerana ada orang dia suka lambat. Bila dah sampai di soft, bila dah iqamat, dia melengah-lengah lagi, masih lagi membetulkan pakaian dia, membetulkan kalau dia pakai serban, dia pakai serban. Imam dah takbir. Jadi yang sebaik-baiknya bila imam telah bertakbir Allahu Akbar, terus makmum sambung Allahu Akbar. Tak perlu lagi, ulama menyebut tak perlu lagi baca a'udzubillah, tak perlu lagi membaca qul a'udzu birabbin nas malikin nas, walaupun doa itu sunat, tak perlu. Kerana tuntutan untuk menyegerakan itu mengatasi perkara yang sunat ini. Jadi bila kita nak baca, bila nak baca qul a'udzu birabbin nas, bila nak baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, usalli pun tak perlu. Kerana tuntutan kita menyegerakan takbiratul ihram tu itu. Kerana imam telah bertakbir. Jadi bila kita nak baca ni sebelum imam takbir lah. Setelah bila menghabiskan iqamat dia, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Bila dah habis iqamat, maka ketika itulah kita baca bismillahirrahmanirrahim, qul a'udzu birabbin nas. Masa tu, masa imam kata lurus, rapat dan soft, masa imam berkata sedemikian, kita bacalah qul a'udzu birabbin nas. Dah habis qul a'udzu birabbin nas pula, baca pula usalli fardhu isya'i arba'a raka'atin ada imaman makmuman lillahi ta'ala. Dah habis lillahi ta'ala, tunggu imam. Imam kata lurus, penuhkan suara di depan, rapat-rapat dan sebagainya. Bila imam pusing je Allahu Akbar, kita kat belakang tadi terus Allahu Akbar. Jangan waktu itu baru nak baca. Bila imam dah takbir, kebanyakan kita bila imam telah bertakbir baru kita baca qul a'udzu birabbin nas, imam dah masuk sembahyang. Kerana bila kita melengah-lengahkan takbir, mengurangkan pahala. Dia boleh mengurangkan pahala jamaah. Imam dah Allahu Akbar, kita waktu tu masih lagi a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ada pula betul kain, betul serban. Ada setengah tu pula jumpa kawan lama. Oh, lama tak jumpa. Dan pula bersembang. Berapa orang anak, kamu duduk mana? Oh, jangan sembang waktu tu. Bila orang dah takbir, imam dah takbir, terus kita takbir. Nak sembang lepas tu lah. Lepas sembahyang baru panggil kawan tadi. Lama tak jumpa. Begitu sekali dituntut. Jadi janganlah kita lepas ini jangan melengah-lengahkan, kerana Nabi menyebut. Apapun rujukan kita kepada hadis Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud orang yang lambat bertakbiratul ihram setelah imam bertakbir seolah-olah dia kehilangan dunia dan isi-isi. Rugi sangat. Orang yang lambat takbir ni amat rugi, seperti kehilangan dunia dan isi-isi. Sama macam fadilat solat 2 rakaat sebelum subuh, sama juga. Fadilat dia sama. Apakah fadilat solat 2 rakaat sebelum subuh? Iaitu barang siapa yang bersolat 2 rakaat sebelum subuh, Allah akan beri dunia dan isi-isi dia. Itu kelebihan. Jadi kalau dia tak solat sunat 2 rakaat sebelum subuh, maka dia tidak dapat dunia dan isi. Maka samalah juga dalam hadis yang sama, Rasulullah kata orang yang lambat masuk sembahyang maka dia rugi. Dan ada hadis yang lain pula, orang yang apabila imam telah bertakbir Allahu Akbar, maka dia pun bertakbir di belakang. Kalau 40 hari dia tidak ketinggalan daripada imam, maka Allah kurniakan 2 perkara. Dalam hadis Nabi menyebut 2 perkara. Pertama, Allah akan hapuskan dosa dia dan terus masuk ke dalam syurga. Dan yang kedua, Allah hindarkan dia dari penyakit munafik. Ini hadis sahih. Hadis sahih yang menyebutkan orang yang bila imam telah bertakbir, dia bertakbir kat belakang kan. Itu yang terbaik. Itu yang paling baik. Jadi mulai hari ini tuan-tuan, untuk diri saya juga, imam dah takbir tu jangan buat perkara-perkara lain, terus Allahu Akbar. Jangan baca lagi auzubillah, jangan jaga bismillah. Nak baca sebelum tu.
Apatah lagi orang yang lewat, orang yang masbuk. Yang masbuk lagilah tidak dituntut, dah dia lambat. Siap pula baca auzubillahi minasyaitanir rajim usolli, lagi dah lambat. Imam dah nak rukuk dah, dia belum masuk sembahyang lagi. Jadi dia rugi Itu sebab itulah. Itu dia sengaja melengahkan takbiratul ihram. Baru kita baca. Makmum yang sengaja melengahkan takbiratul ihram sehingga imam rukuk atau hampir-hampir rukuk dikira cuai dalam mendapatkan fadilat takbiratul ihram dan fadilat membaca al-Fatihah bersama imam. Disebut situ fadilat takbiratul ihram tadi. Fadilat takbiratul ihram tu kalau dia terlambat tu dia tak dapat. Tak dapatlah pahala fadilat takbiratul ihram. Yang itu yang kita nak ambil. Jangan lewat Walau bagaimanapun dia tidak dikira cuai dalam mendapatkan rakaat. Perbuatan melambat-lambatkan takbiratul ihram itu adalah makruh. Makruh. Waktu itu lo nak ikat kain, waktu itu lo nak bersembang, lagi apa lagi? Waktu itu lo nak baca auzubillah, tidak dituntut lagi. Makruh kalau dia baca bismillahirrahmanirrahim auzubillah usolli ke qul a'udzu birabbin nas, hukum dia makruh. Asalnya sunat. Sunat tu ketika imam belum bertakbir. Bila imam telah bertakbir, maka tak disunat lagi. Terus kita bertakbir. Begitu Jadi jangan kita melambat-lambat. Samalah juga bila makmum yang lewat masbuk. Bila dia sampai di saf, tiba-tiba imam dah sujud. Jangan tunggu. Tunggulah kejap, imam dengan sujud tu tunggu dia bangkit dulu. Bangkit rakaat kedua barulah kita takbir. Ini pun lambat. Kerana dituntut solat berjamaah ni menyegerakan masuk solat. Jadi bila dia masuk solat, bila dia bertakbir, ratul ihram, Allahu akbar. Kalau imam sedang sujud, terus dia sujud. Lepas dia takbiratul ihram tu, imam sedang sujud katakan, terus Allah, terus sujud. Lepas dia takbir tadi. Jangan tunggulah. Ikat kain apa, imam dah tegak dah, barulah dia takbir. Ini rugi. Orang yang melengah-lengah tadi saya sebut, dia seolah-olah kehilangan dunia dan isi-isinya. Jangan imam sedang duduk antara dua sujud, takbir, Allahu akbar, terus duduk antara dua sujud. Imam sedang rukuk, sampai-sampai Allahu akbar, terus kita rukuk. Jangan tunggu-tunggu ni. Baik. Imam terbatal selepas makmum masbuk dapat rukuk bersama imam. Ini cerita kalau imam terbatal, macam mana hukum makmum yang bertakbiratul ihram tadi. Baik, jika makmum masbuk mendapati imam sedang rukuk, lalu dia rukuk, itu yang terbaiklah. Bila imam rukuk, dia rukuk, jangan tunggu. Dan sempat tamak ninah. Tamak ninah ni apa? Mendiamkan anggota badan. Mendiamkan anggota badan tu dipanggil tamak ninah dan hukum dia wajib. Barang siapa yang tidak bertamak ninah, dia badan dia bergerak juga, tak ada berhenti sekejap, maka batal sembahyang. Kerana tamak ninah ni hukum dia wajib. Adapun yang satu lagi dipanggil saktah. Contoh biasa dengar saktah. Saktah ini mendiamkan daripada berkata-kata. Itu saktah. Dan saktah ni hukum dia sunat. Walaupun sunat, kan sunat ni dia menyempurnakan yang wajib. Jadi sunat pun kita kena buat lah. Jangan kita kata sunat je, tak payah buat lah. Itu salah Sunatlah yang menyempurnakan yang wajib. Jadi kita kena buat sunat. Saktah. Saktah ni apa dia? Mendiamkan daripada berkata-kata. Tamak ninah diam juga, tapi mendiamkan anggota badan, jangan bergerak. Sekadar subhanallah, pendek. Sekadar perkataan subhanallah, itu dia diamkan badan dia, ataupun diam daripada berkata-kata, diputuskan ucapan dia. Contoh saya nak terangkan tamak ni apa? Saktah dulu Saktah ni sunat. Bila selepas imam baca surah. Bila imam lepas baca surah, imam akan rukuk, betul? Jadi di situ kena ada saktah. Saktah ni banyak tempat. Di antaranya sebelum rukuk kita kena saktah dulu. Contoh, katakan imam baca surah
lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Diam sebentar. Diam tu maknanya berhenti daripada berkata-kata diam. Lepas tu barulah Allahu Akbar, baru dia rukuk. Jangan macam ni. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu Akbar. Nampak macam okey. Tapi dia tak ada saktah, tak ada pemutus dekat situ. Jadi siapa yang buat terus sambung tadi, kita yang sambung tadi, maka hukum dia makruh. Jangan Jadi sebaik-baiknya sebelum kita rukuk, diam sebentar, barulah kita rukuk. Dan masa rukuk pula, bila kita dah rukuk, dah bongkok, kita akan baca tasbih subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Sebelum baca tu saktah dulu. Allahu Akbar. Diam sekejap. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Diam sebentar, barulah sami'allahu liman hamidah. Diam sebentar, saktah. Rabbana walakal hamd. Diam sebentar, barulah Allahu Akbar, sujud. Yang ini kalau tak praktik, kalau kita tak buat, memang kekok. Dia mengambil masa. Sebab itu kalau imam yang cepat, kita jangan baca tasbih yang panjang. Jangan baca tasbih 3 kali, baca sekali cukup. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Dah imam dia laju. Sami'allahu liman hamidah kan. Kita dah habis baca, kita diam, barulah sami'allahu liman hamidah. Diam sebentar ataupun saktah. Rabbana walakal hamdu. Jangan terus itu lepas Rabbana walakal hamdu. Diam sebentar lagi sekali. Rabbana walakal hamdu. Diam, barulah Allahu Akbar. Inilah semayang yang ditunjuk oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amat tertib. Semayang yang macam inilah semayang yang terbaik. Rasulullah, kalau semayang, Rasulullah yang terbaik solatnya. Kerana Rasulullah dididik oleh malaikat Jibril. Ada langkah-langkah dia, tamak ninahnya ada, saktahnya ada, waqafnya ada. Dia tak terus sambung. Sambung-sambung boleh. Ada orang baca Fatihah senapeh kan? Boleh, tapi makruh. Tengoklah bulan Ramadan kan. Fatihah senapas kan? Memang nampak macam hebat. Di Mekah pun sama kadang-kadang kan, laju baca, tapi hukum makruh. Nabi bila baca surah Al-Fatihah, dia akan berhenti 7 tempat. Kerana Fatihah tu 7 ayat atau 7 tempat dalam hadis dia Nabi sebut. Dia berhenti. Bismillahirrahmanirrahim. Berhenti. Waqaf. Alhamdulillahirabbil alamin. Waqaf. Sampai habis yang macam biasa kita baca lah. Adapun imam-imam yang hafiz ni, disambung. Kadang-kadang lah. Jadi hukum dia makruh bagi mazhab kita lah, mazhab Syafi'i. Sebab apa pun kita buat berdasarkan ilmu yang kita tahu. Dan Rasulullah pun baca 7 ayat. Jadi jangan kita terus menerus. Jadi maknanya saktah ni banyak tempat. Dia pemutus di antara satu ucapan dengan ucapan yang lain, ataupun satu ucapan dengan satu perbuatan. Adapun tamak ninah hukum dia wajib. Bila tidak ada tamak ninah, maka boleh membatalkan semayang dia. Kerana tamak ninah tu wajib berhenti sekadar subhanallah. Baik. Jadi jika makmum masbuk mendapati imam sedang rukuk, lalu dia rukuk dan sempat tamak ninah, wajib tamak ninah bersama imam dalam rukuk. Tiba-tiba imam itu berhadas ketika i'tidal atau sujud, maka makmum masbuk itu dikira mendapat rakaat tanpa sebarang khilaf lagi, kerana dia telah mendapat rukuk yang dikira diperolehi oleh imamnya. Jadi makmum, di manakah makmum tu dikira mendapat rakaat? Dia dikira daripada dia sempat atau tidak rukuk bersama-sama imam. Kalau dari rakaat pertama tu dia sempat rukuk, maka dia tak lambatlah. Maknanya dia tak perlu tambah rakaat. Maknanya ukuran nak dapat rakaat itu adalah pada rukuk imam tu, dalam mana-mana rakaat lah. Kalau rakaat pertama, maknanya dia tak perlu tambah lah. Kalau rakaat kedua baru dia sempat rukuk, maknanya dia kena tambah satu lagi. Kerana rakaat pertama dia tak sempat.
Jadi rukuk dia dapat. Katakan dia sempat rukuk bersama-sama imam dan sempat bertamak ninah. Contohnya imam kata Allahu Akbar, rukuk. Jadi dia pun sampai, dia pun rukuk juga. Allahu Akbar. Sekadar subhanallah, dia mendiamkan diri bersama-sama imam. Kemudian imam sami'allahu liman hamidah, dia pun ikut sami'allahu liman hamidah, maka dapatlah rakaat makmum yang lambat tadi. Kerana ukuran dapat tak dapat pada rukuk imam, bukan pada sujud. Ada orang dia dah dapat sujud dengan imam, dia tak tambah-tambah dah. Tak boleh, dia kena tambah. Nak dapat rakaat tu yang lengkap mesti dapat pada rukuk imam tu. Dapat tak rukuk bersama-sama imam? Kalau dia tak sempat, katakan dia tak dapat rukuk, contohnya bila imam rukuk Allahu Akbar, dia baru sampai. Bila dia nak rukuk Allahu Akbar, imam bangkit sami'allahu liman hamidah. Sempat tak dia bertamak ninah? Tak sempat. Dia dah berselisih. Imam Allahu Akbar, dia sampai. Dia berrukuk Allahu Akbar, imam sami'allahu liman hamidah. Dia tak sempat mendiamkan diri bersama-sama imam, tak sempat. Jadi tak dapat. Jadi dia ikut macam biasa, imam sujud, dia pun sujud lah. Tapi bila dah lepas salam, dia kena bangun tambah satu lagi rakaat. Boleh? Ini rukuk. Jadi imam katakan terbatal lepas rukuk dengan bersama-sama makmum, imam i'tidal sami'allahu liman hamidah, yang makmum pun sami'allahu liman hamidah, imam terkentut. Jadi bila imam batal, yang makmum tadi batal tak? Dia punya dapat tak rakaat tu? Dapat. Kerana dia sempat rukuk bersama-sama imam tadi. Masa tu imam belum lagi batal. Jadi bila imam dah sami'allahu liman hamidah batal, maka imam perlu keluar dan diganti dengan imam yang baru. Jadi imam, kita semua pernah jadi imam kan? Semasa PKP dulu semua jadi imam solat raya lah, imam tarawih lah kan? Semua ada pengalaman insya-Allah. Jadi imam kalau dia terbatal, terbatal maknanya dia terkentut ke ataupun dia perasan kain dia koyak, menampakkan aurat, maka dia batal lah. Bila dia batal, dia jangan cabut macam tu lah. Ini sebaik-baiknya jangan keluar terus. Sebaik-baiknya dia kena beritahu makmum dia dah batal, kemudian gantikan dengan sepulan bin sepulan jadi imam. Selalunya yang ganti tu yang di belakang imam tu. Maka sebab itulah yang duduk belakang imam tu sebaik-baiknya Tok Bilal. Bilal dengan duduk jauh, duduk belakang imam. Kadang-kadang Tok Bilal dia ada hal ke apa ke, dia pergi tandas ke apa, yang belakang ni pastikan orang yang faham tentang solat berjamaah. Jangan letakkan budak-budak ke orang muda yang tak tahu. Kerana bila imam batal, yang nak menggantikan tu di belakang imam, dia kena naik ke depan. Jadi bila imam dah batal, sebaik-baiknya, walaupun hukum fiqah kata imam tu boleh keluar terus, pandai-pandailah makmum nak naik, siapa nak ganti. Itu menjadi kesukaran sebenarnya. Sebaik-baiknya imam dah batal, Allah saya dah batal, dia sebut, imam yang dah batal, dia boleh bercakap. Kerana dia dah keluar semayang, dia dah batal. Yang tak boleh cakap makmum dengar Allah dah batal. Dengan ini saya lantik Haji Hashim contoh, naik ke depan. Ada kat belakang dia kena Haji Hashim, dia letakkan mic tu, Haji Hashim ke depan contoh. Jangan belah macam tu, antara yang duduk belakang tu Bilal dengan siapa nak ke depan ni, tak tahu. Ada yang haji tu nak haji ni, haji tu nak ke depan, jadi kesukaran. Tok Bilal ke nak ke depan. Kadang-kadang masa Tok Bilal nak melangkah, haji tu dah melangkah dulu. Kan, siapa cepatlah. Jadi susah.